Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita telah diberikan kesempatan pada pagi ini, alhamdulillah, untuk meneruskan kehidupan kita, meneruskan jadual kita untuk dalam proses untuk kita mendapatkan lagi kekuatan, insya-Allah meningkatkan kekuatan kita. Alhamdulillah, pertama-tama tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, kita sebagaimana selalu kita kena sentiasa memperbanyakkan, mempertingkatkan, memperdalamkan ingatan kita kepada Allah dengan kita memberikan sepenuh hati kita fokus kepada mencari redha Allah. Mardatillah, kerana mencari redha Allah itulah perkara yang paling penting sekali dan paling besar sekali, di mana di situlah kita kata kemuncak kepada perjalanan hidup kita. Jadi kemuncak perjalanan hidup kita ni ialah kita mendapat redha Allah, dan nak mendapatkan redha Allah ini kita tidak boleh lari daripada fokus. Tak boleh lari daripada fokus, sebab kalau kita lari daripada fokus untuk dapat redha Allah, kita akan silau, kita akan terkeliru, silau dengan dunia, terkeliru dengan tipu daya dunia, dan terkeliru dengan perkara-perkara yang kita kata nampak indah yang ada di sini. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah, sesungguhnya kita yang berada di akhir-akhir zaman ini, dunia kita ni penuh dengan tipu daya, penuh dengan tipu daya, penuh dengan penyamaran-penyamaran, dan kita boleh bayangkanlah bagaimana sekiranya tukang tipu yang paling besar, iaitu Al-Masih Dajjal keluar, sudah tentulah kita akan berada dalam keadaan yang amat susah, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila seseorang itu berdepan dengan Al-Masih Dajjal, maka semua akan, kebanyakanlah kita kata, majoritinya akan tertipu. Dan apabila saya melihat akan beberapa perkara yang terbaru, kita sebenarnya taklah baru juga, dah lama dah, tapi nak gambarkan sini mungkin baru bagi kita, iaitu bagaimana sistem tipuan Al-Masih Dajjal ini, dia berjalan bukan sahaja sampai peringkat dia menipu dunia ni, menggunakan dunia sebagai tipu daya, bukan sahaja menggunakan keindahan dunia sebagai tipu daya kepada perancangan jahat dia, dan juga bukan hanya dia menggunakan ketakutan-ketakutan, dia menggunakan emosi kita untuk takut, untuk rasa bimbang dengan keadaan-keadaan yang ada di depan kita, kehilangan kesihatan COVID-19 contohnya, kehilangan harta, tak ada kerja, mungkin ekonomi teruk, makin lama makin teruk. Tetapi yang lebih menakjubkan kita, yang lebih kita kata melihat kehebatan tipu daya mereka itu, biiznillah, dengan izin Allah, ialah mereka berjaya menguasai orang-orang alim,
individu-individu yang alim, orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang memimpin Islam, yang ada ilmu, sehingga kan kita melihat hari ini majoriti masyarakat menjadi keliru. Kenapa? Kerana mereka yang dianggap sebagai alim ataupun ulama, yang dilihat sebagai orang yang boleh memimpin rohiyah mereka, iman mereka, akidah mereka, rupa-rupanya adalah sebahagian dari perancangan mereka. Jadi saya tak maulah dedahkan pada peringkat di sini, tapi nak sebut kat sini secara ringkasnya, kita kena berhati-hati, kerana orang yang kita sangka sebagai orang yang dikenali, yang ada kuasa, yang ada ilmu, kan, yang ada nampak ketakwaannya, kewarakannya contohnya, mereka rupa-rupanya termasuk dalam perancangan Al-Masih Dajjal. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang memimpin masyarakat. Kita tengok luarnya bagus, baik, berjuang, tetapi rupa-rupanya di belakangnya ada juga. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan, kita amat perlukan kepada tarakah ataupun panduan daripada Allah. Kita perlukan kepada cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tanpa cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan mampu berhadapan dengan tipu daya Al-Masih Dajjal dan tentera-tenteranya. Kita tak akan mampu. Kita akan tertewas, kita akan tertipu. Kerana penipuan mereka, tipu daya mereka itu cukup halus. Dan kalau kita tengok secara kasar sahaja, kita tak akan nampak. Kita tidak akan nampak tipu daya mereka. Inilah perkara yang saya nak sampaikan sebagai mukadimah pada pagi ini. Bagaimana hari ini Dajjal, contohnya syaitan, iblis, mereka bukan hanya menggunakan dunia untuk mengelabui kita, untuk mengenirukan kita. Dia bukan hanya menggunakan apa yang kita katakan wang ringgit, harta, kesenangan hidup, yang memang hati manusia dekat dengan dia. Keluarga, harta, pekerjaan, pangkat, kesihatan, kita kata perkara yang kita suka, yang dekat dengan kita. Dia bukan hanya menggunakan dunia, tetapi dia menggunakan juga mereka yang bercakap, yang melihat tentang agama, inilah yang digambarkan sebagai fitnah yang besar. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bagaimana kita nak melepasi fitnah yang besar ini di akhir zaman. Kita tidak akan dapat lepas hanya dengan sekadar kita fikir logik. Kadang-kadang contohnya, ada di kalangan kawan-kawan kita bertanya pada kita, kenapa kita nak fikir berkenaan dengan pakatan jahat contohnya. Pakatan jahat musuh. Kenapa nak fikir? Kenapa nak fikir pasal konspirasi? Tak cukup, tak letih ke kita nak bincang pasal konspirasi? Letih tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan sebenarnya letih. Nak bincang berkenaan perancangan musuh ni memang meletihkan. Kenapa? Kerana terlalu halus. Tetapi itu bukanlah yang kita nak. Kita bukan nak cerita pasal pakatan jahat, pasal perkara-perkara yang bersangkut dengan Al-Masih Dajjal. Bukan kita nak sangat cerita benda tu. Tapi perkara itu menjadi sebahagian daripada kewajipan untuk kita tahu. Sebagaimana digambarkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, siapa-siapa yang tidak kenal musuh, maka dia akan dimakan oleh musuh tersebut. Sebagaimana siapa yang tak mengetahui bahasa sesuatu kaum, mereka akan ditipu oleh kaum tersebut. Jadi digambarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bagaimana kita perlu mengetahui tentang siapa dia. Dan malahan dalam keadaan hari ini, bagaimana yang kita sebut, kita dalam keadaan yang kritikal, iaitu kita sedang diserang. Al-Harbun. Kalau kita tengok bagaimana hadis As-Sauban yang menggambarkan bahawa akan sampai satu ketika di mana umat ataupun orang Islam ini akan dikerumuni, dikelilingi oleh musuh seluruh dunia. Bagaimana kita kata kamu mengelilingi makanan. Jadi kita ingat perang aja, kita ingat mungkin
negara yang perang aja kena keliling. Kita ingat mungkin negara yang kena kepung, Iraq kena kepung agaknya. Ataupun kita ingat Palestin kena kepung, Yaman agaknya dikepung. Ataupun Syria. Jadi itu adalah yang kita nampak. Tetapi yang kita tidak nampak itu ialah yang dikepung jiwa kita, pemikiran kita, hati kita. Maknanya bukan hanya tempat yang perang saja dikepung, tapi tempat yang tak perang pun dikepung juga. Kita kat sini pun sebenarnya kena kepung juga. Cuma kepungan kita bukan dalam bentuk fizikal, dari sudut kita dipenjarakan, kita dianiaya, ditangkap, semacam mana yang berlaku di Palestin contohnya. Israel menangkap, membunuh, menembak, merampas. Kita mungkin kalau di Malaysia, Indonesia, di Thailand, di sebelah kawasan Nusantara ni, mungkin kita tak merasai bagaimana yang dirasai dalam bentuk fizikal yang ada di tempat lain. Tetapi di tempat kita ni, serangan-serangannya lebih besar dan lebih bahaya. Sebab tu di akhir hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan penyakitnya alwahan ataupun alwahnu, kan, penyakit wahan, iaitu cinta dunia, hubbud dunia wa karihatul maut. Jadi maknanya cinta dunia dan sakit takut mati itu bukan penyakit orang tempat berperang. Orang berperang tengah contohnya dikepung, duduk dalam penjara, dia tak timbul dah cinta dunia dia. Tak ada dah. Macam mana yang saya pernah sebut pada tuan-tuan, perempuan sekarang pada kuliah-kuliah yang lepas. Saya kata contohnya di Palestin. Di Palestin, walaupun sekarang ni agak susah dan sukar kehidupan mereka. Tapi tazkirah mereka bukan marilah kita mengingati mati. Marilah kita mengingati kematian. Bagaimana fanaknya dunia. Kita nak kena tinggalkan, tak ada. Sebab dunia memang dah tak ada dah dalam hidup dia. Di Palestin, di Gaza contohnya, dikepung. Dikepung dengan keadaan disekat makanannya, minumannya, airnya. Dalam keadaan susah kehidupan mereka. Jadi tazkirahnya bukan lagi mengingati mati. Sebab mati dah tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari mati. Mayat ni nampak biasa-biasa mayat ni. Kalau di Yaman, 80,000 dekat 90,000 orang. Bayi, kanak-kanak mati kan, sekarang ni. Jadi nak sebut sini, tazkirahnya ialah, sudahkah kamu memilih syurga? Itu tazkirah dia. Syurga mana yang kamu dah pilih? Itu tazkirah dia. Kan, maknanya, di tempat-tempat yang diserang dengan kesusahan, diserang dengan peperangan. Mereka ni dengan dunia mereka dah tak nampak sangat sebab mereka nak survive saja. Dapat hidup pun cukup dah. Dapat boleh melepasi kita kata boleh minum sekadarnya pun cukup dah. Tapi tempat seperti kita ni, tempat di Malaysia ni, tempat seperti di Indonesia, di Thailand dan sebagainya, tempat yang tak perang. Di sini penyakit al-wahnu itu, penyakit wahan itu, itulah penyakit yang ada. Kita masih lagi terasa nak kepada dunia. Kita masih terasa nak cari pangkat lagi. Masih terasa nak cari harta lagi. Kalau dah berniaga, masih terasa nak untung lagi, nak lebih lagi. Kita masih mencari dunia dalam hidup kita. Kita masih lagi mengagungkan dunia, menjadikan dunia ini sebagai pergantungan kita. Inilah penyakit al-wahan. Penyakit yang digambarkan hubbud dunia wa karihatul maut, cinta dunia dan takut kepada kematian. Tempat kita. Jadi peperangan itu, di kerumun itu, bukan hanya tempat perang-perang aja, tempat Syria, dekat Yaman. Jadi sebab tu, macam mana kita nak melihat diri kita ni berada dalam keadaan dikepung, dalam keadaan sebenarnya kita ni berada dalam keadaan ditawan dah. Kita dah kena tawan, kita dah kena seksa dah. Dan kita dah kena tangkap dah, kita dah mungkin dah sebahagian kita mati dah. Dan bukan mati fizikal, tapi hati-hatinya mati. Bukan sakit fizikal, sakit hati, jiwa-jiwanya sakit. Ini perkara ni. Macam mana kita nak melihat akan semua aspek. Dan tambahan lagi, dengan tipu daya yang ada pada hari ini. Mereka menggunakan Islam untuk menentang Islam. Mereka menggunakan ilmu Islam, ulama Islam, alim, untuk menentang orang Islam. Untuk membawa orang Islam keluar daripada jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak boleh kenal, nak boleh tahu, nak boleh supaya kita tidak terperangkap dengan tipu daya. Kita kata
perancangan-perancangan tadi. Kita tak akan dapat keluar, tuan-tuan dan puan sekalian. Melainkan dalam hati kita ada cahaya. Dalam pemikiran kita, akal kita, cara kita berfikir, kesedaran kita ada cahaya. Dan ada cahaya yang akan membuka kegelapan-kegelapan yang dibawa oleh Taghut, yang dibawa oleh syaitan. InsyaAllah kita akan sentuh Taghut sikit, syaitan sikit malam ni kita akan sentuh. Kita akan sentuh malam ni. Tapi nak sebut, sebab itulah kita amat perlu untuk kembali semula membawa diri kita kepada Al-Quran. Kita amat perlu untuk membawa diri kita pada Al-Quran. Sebab hari ini saya melihat tuan-tuan, puan-puan. Mungkin kalau Allah izin saya dedahkan sikitlah malam ni sedikit tentang mereka yang terlibat dengan bagaimana mereka hari ini orang-orang Islam terlibat secara sama ada secara langsung atau tidak langsung, secara rela atau paksa rela. Orang Islam kita, ulama kita terlibat dengan perkara-perkara yang kita gambarkan sebagai perancangan jahat. Dan sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala pada pagi ini kita nak kena sama-sama merasai akan keperluan kita untuk sama-sama mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jadi kita dah bincang dah. Masuk 3 hari kita bincang ni berkenaan dengan Al-Quran. Dan kita telah melihat bagaimana kita perlu kembalikan diri kita. Kita kembalikan diri kita kepada Al-Quran. Bukan lagi hukum je sunat. Bukan lagi bila suplemen boleh buat, nak buat, tak payah buat. Hukum ni wajib bagi mereka yang nak selamat di akhir zaman. Dia kena kembali pada Quran. Dia kena mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, bukan hanya sekadar kita mendekatkan diri kita ni dengan apa yang kita gambarkan sekadar membaca dan sebagainya. Kita dah bincang dah minggu lepas. Ataupun beberapa hari yang lepas. Dan sebenarnya kita nak mendekatkan diri kita dengan hati kita. Sebab itulah digambarkan oleh pengarang fi Zilalil Quran. Pengarang fi Zilalil Quran. Apa dia kata? Dia kata, saya petik kata-kata dia. Dia sebut, saya tengok, saya nak baca dia punya perkataan dia. Sesiapa yang ingin mendapatkan petunjuk hidayah daripada Al-Quran. Sesiapa yang ingin mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran, maka mestilah ia datang kepada Al-Quran dengan hati yang takut dan bertakwa, serta sentiasa berwaspada agar tidak terjebak dalam kesesatan atau digoda oleh kesesatan. Jadi yang pertama tuan-tuan digambarkan oleh pengarang kepada fi Al-Quran. Syekh Said Qutb dia kata apa? Sesiapa yang nak mendapatkan hidayah. Jadi kita baca Quran. Banyak kali kita baca Quran. Mungkin kita dah khatam banyak kali, kita dah hafal pun sebahagian besar kita kata ayat-ayat Quran. Tetapi adakah ayat Al-Quran yang kita baca ataupun kita kata yang kita hafal tadi, ayat yang kita hafal telah menjadi sebagai petunjuk ataupun memberi hidayah? Kerana kuncinya ialah memberi hidayah, menjadi hidayah. Dan kuncinya barulah kita mendapat memasuki jalan-jalan menuju kepada Al-Mahdiyin, golongan yang mendapat hidayah. Jadi maka digambarkan tadi ialah siapa-siapa yang berhajat untuk mendapatkan hidayah daripada Al-Quran, maka mestilah dia datang kepada Al-Quran dengan hati yang takut dan bertakwa. Hati yang takut dan bertakwa. Takut apa? Takut kepada al-khawfillah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya macam mana gaya orang takut tuan-tuan bila baca Quran? Gaya orang bertakwa bila baca Quran. Sama tak macam kita baca? Kalau kita baca, kita rasa biasa-biasa aja. Kita tak rasa pun Al-Quran itu sebagai satu amanah. Sebagai satu amanah pada kita. Sebagai satu yang kita kata duduk di atas bahu kita. Kan? Contoh saya sebut sini. Contoh orang yang menghafal Quran. Kita dah hafal Quran tak? InsyaAllah. Saya yakin sebahagian kita dah hafal Quran. Mungkin sebahagian kita bukan tak hafal tapi dah tahu Quran. Jadi sebenarnya digambarkan oleh Abu Hurairah, kata sahabat saya, radhiyallahu anhu, dia kata apa?
Ketahuilah kamu bahawa siapa yang telah menghafal Quran, sesungguhnya dia di bahunya terletak tugas Rasul. Orang yang dah hafal Quran ni, di bahu dia terletak tanggungjawab Rasul. Maknanya, dia wajib menghidupkan Quran itu dan wajib dia mendukung, menyampaikan kepada orang lain. Itu sebenarnya peranan menghafal Quran. Bukan menghafal Quran macam kita menghafal jampi-jampi, nak menghalau iblis, syaitan yang datang, jin yang datang. Tapi sebenarnya untuk menyampaikan. Sebab itulah apabila kita mendekati Al-Quran dengan hati yang takut, nombor satu takut apa? Takut kalau kita baca Quran, kita tak boleh nak amalkan Quran tu. Quran tu menjadi musuh kita pula, hujah pada kita. Itu takut, nombor satu. Seperti seorang hamba yang sedang bercakap dengan tuannya, kemudian tuannya memerintahkan sesuatu dan dia tak boleh buat. Dan balasannya mungkin dia akan dipukul atau dia mungkin akan disebat. Jadi akan menyakitkan dia. Maka nombor satu, perasaan takut sebab bila kita baca Quran dalam rangka nak buat, dalam rangka nak laksanakan. Macam mana para sahabat Nabi SAW. Mereka mendekati Quran nak buat. Jadi sebab tu dia rasa takut. Takut tak boleh buat. Tak boleh. Jadi sebab tu perasaan ni lah yang menyebabkan dia fokus, dia mengutamakan, dia meletakkan tinggi. Kemudian takwa. Takwa maknanya dia tak boleh nak dia tidak boleh nak menjadikan Al-Quran itu sebagai pakaian hidup dia. Jadi siapa-siapa yang mahukan hidayah daripada Al-Quran, maka hendaklah dia datang kepada Al-Quran dengan hati yang takut dan bertakwa serta kata Syekh Qutb. Ni komplit ni. Ni jawapan kenyataan ni saya tengok Allahu Akbar. Ni orang yang hidup bersama Quran sampai ke dalam penjara, sampai digantung, dibunuh kerana Al-Quran. Dia kata serta sentiasa berwaspada, berhati-hati agar tidak terjebak, tidak terperangkap dalam kesesatan atau digoda oleh kesesatan. Mana bukan takut saja, bukan takwa saja, tapi kita kena berhati-hati. Berhati-hati daripada siapa? Daripada kesesatan. Berhati-hati daripada perangkap-perangkap kejahatan, kesesatan yang ada di sekitar kita ni. Jadi sebab itulah, bila kita tengok Quran, maka kita melihat Quran ada nilai, ada standard dia, ada dia punya ukuran dia. Maka pada masa yang sama, di sekitar kita ada ukuran juga. Maka kita melihat ukuran di sekitar tak sama dengan ukuran Al-Quran. Maka pada masa itu kita berhati-hati dengan satu yang ada di luar. Sebab kalau kita hanya sekadar takut saja, bertakwa saja, nak jadi baik saja, nak dekat Allah saja, tetapi kita tidak berhati-hati dengan perangkap-perangkap kesesatan, dengan kita kata godaan-godaan kesesatan tadi, maka mungkin kita tak akan dapat juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan tertutup. Maka dia kata ketika itu barulah Al-Quran akan membuka segala rahsianya. Bila kita mendekati Al-Quran dengan perasaan takut, perasaan takwa, dan kita berwaspada dengan kesesatan yang ada di sekitar kita, berwaspada dengan kesesatan yang ada dalam hidup kita, kita berhati-hati daripada terperangkap daripada perkara-perkara dajjal dan sebagainya, perangkap perancangan jahat, makar-makar jahat ni yang ada di sekitar kita contohnya, kita menjaga itu daripada digoda tadi. Maka kata Syekh Qutb rahimahullah, dia kata apa? Ketika itu barulah Al-Quran akan membuka segala rahsianya, rahsia Al-Quran. Barulah kita akan nampak rahsia Al-Quran. Ini kaedah tuan-tuan. Sebab tu ulama-ulama dahulu membaca, kita kata para sahabat dahulu membaca tak sama macam mana kita baca. Mereka baca dengan takwa. Mereka membaca dengan perasaan takut, gentar kepada Allah. Kerana yang dibaca itu firman Allah. Raja dia. Yang pegang umbun-umbun dia. Yang pegang nyawa dia. Kita sedang baca Al-Quran ni. Firman Tuhan yang menjadikan kita. Itu perasaan tadi. Perasaan tadi. Bukanlah maknanya dia takut sampai tak baca langsung. Sebab dia perlukan Quran. Kalau kita tak mendekati Quran, tuan-tuan, kita hancur. Hancur kita. Confirm hancur. Sebab apa? Kerana dialah sumber yang membawa pada kebenaran. Maka kita kena dekati Quran. Kena mendekati Quran. Kerana dia akan memberi kekuatan pada kita. Tapi cara pendekatan tu, hati mesti dengan perasaan
takut, takwa. Dan kemudian kita kena waspada dengan halangan-halangan, dengan kesesatan-kesesatan yang ada di sekitar. Kata itulah barulah Al-Quran terbuka, akan membuka segala rahsianya. Barulah kita akan melihat Al-Quran membuka rahsianya. Kita akan nampak sesuatu yang lain, sesuatu yang luar biasa, yang menyentuh hati kita. Dan Al-Quran setelah kita ikuti dengan takwa dan takut dan berhati-hati tadi, maka Al-Quran akan memancarkan cahayanya, memenuhi setiap sudut hati orang yang datang menemui Al-Quran dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan takut kepada Allah dan sensitif dengan Islam, serta bersedia menerima dan menghayatinya. Jadi orang yang ada persiapan ini, barulah orang tu akan mendapat rahsia Al-Quran. Walaupun dia baca mungkin tak banyak. Tak banyak. Sebab tu kita tengok tuan-tuan perempuan rahmat Allah Ta'ala, bagaimana digambarkan oleh Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Sesungguhnya kami para sahabat agak sukar menghafal lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi Abdullah bin Mas'ud menggambarkan kepada kita bagaimana sahabat-sahabat dulu, sahabat Nabi SAW susah nak hafal Quran. Susah nak hafal Quran. Sedangkan mereka ni orang Arab, mereka ni bijak-bijak, pandai-pandai, tapi susah nak menghafal Al-Quran. Tetapi mudah beramal dengan tuntutannya, tapi mudah beramal. Ini beza kita. Kita mudah hafal. Kita mudah baca banyak, hafal banyak, tapi nak amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Kecuali mereka yang beriman, orang yang beramal soleh. Jadi kita baca tapi kita tengah buat benda yang tak soleh. Mata kita tengok benda maksiat. Mulut kita mengumpat, memfitnah orang. Kita tak boleh amal. Jadi sahabat-sahabat dahulu, dia kata susah kami nak hafal Quran ni, susah. Tetapi mudah untuk beramal dengan tuntutannya. Apa saja yang Allah perintah, bila turun ayat itu terus buat. Terus buat. Ini sahabat-sahabat. Ya, sebab itulah digambarkan sebaliknya generasi selepas kami, para tabi'in, tabi'in, pengikut sahabat, pengikut kepada pengikut sahabat, generasi sampai kita. Ternyata amat mudah menghafal kalimah-kalimah Al-Quran. Namun ternyata mereka sukar beramal dengan tuntutan-tuntutan Al-Quran. Jadi generasi selepas daripada sahabat ni mudah nak ngapal. Hafal senang. Tak susah hafal tuan-tuan. Kita baca banyak kali insya-Allah ingat. Baca ulang-ulang insya-Allah ingat. Itulah taktik menghafal. Tetapi yang paling lebih susah ialah nak mengamal. Jadi sebab tu Al-Mahdiyin, golongan yang mendapat hidayah, dia mesti mendekati Al-Quran dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul, dengan hati. Dia mendekati Al-Quran dengan hati. Mungkin dia tak baca banyak. Tetapi bila dia baca, menyentuh hati dia. Hati dia baca dengan perasaan gementar. Sebab tu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacalah Quran dengan menangis. Sampai Rasul perintah menangis. Kalau tak boleh menangis, buat-buat menangis. Datanglah Al-Quran dengan hati yang penuh ketakwaan kepada Allah. Jadi, takwa ni tuan-tuan, bukan hanya ketika kita berhadapan dengan maksiat, kita nak bertakwa. Tengok aurat orang, kita tunduk mata kita. Kalau lelaki-lelaki, tengah jalan-jalan, tiba-tiba nampak wanita yang bukan Islam contohnya, pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat, mata tunduk, tak tengok. Takwa. Kalau perempuan, bila bercakap-cakap bual-bual, kita tak mengumpat orang, tak fitnah orang, tak cakap pasal orang lain. Takwa. Jadi takwa ni bukan hanya sekadar kita tidak buat maksiat, kita tinggalkan dosa, itu takwa insya-Allah. Tapi takwa juga ialah apabila kita berhadapan dengan Allah, ketika kita membaca Al-Quran, kita menghayati Al-Quran, maka hati kita takut dan bimbang kalau kita tak mampu nak mengamalkan apa yang kita baca. Kita tak boleh rasa, tidak boleh merasai sepatutnya kita rasa. Contohnya, kita baca tentang syurga Allah, tiba-tiba kita tak rasa apa-apa.
Kita mendengar nama-nama Allah. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Kita baca nama-nama Allah. Tapi hati kita tak tertarik, tak terpanggil, tak terpikat, tak terasa sayang, tak terasa Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim, tak terasa. Itu takwa. Bimbang. Allah sebut syurga, kita tak suka. Allah sebut neraka, kita suka. Allah sebut tentang takwa, kita tak rasa kita perlu. Ini at-taqwa. Jadi takwa ni bagi kita bersama dengan Quran, bukan hanya sekadar kita kata meninggalkan maksiat dan mungkar, itu takwa juga. Tapi takwa ketika berhadapan Quran, bagaimana kita nak fokus, nak menghayati, nak memahami, nak mengamalkan. Kita sebagai seorang askar yang sedang membaca satu buletin arahan untuk kita buat sesuatu, maka kita akan buat segala yang diarahkan secara sepenuh hati. Itu takwa. Jadi inilah yang ada pada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum dulu, yang tidak ada pada generasi selepasnya. Jadi dia kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kami para sahabat susah nak ngapal Quran, tetapi kami mudah nak beramal. Sebab pendekatannya itu pendekatan takwa, pendekatan orang yang takut dengan kemurkaan Allah. Sebab dia dah baca, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Allah perintah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tiba-tiba kita tak rasa apa-apa. Tu takut. Orang yang kalau dulu sahabat-sahabat bila sebut ittaqillah, bertakwa pada Allah, dia akan terasa seolah-olahnya, bukan seolah-olah, dia rasa ayat tu menyentuh dia, tegur dia. Allah tengah tegur dia. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang demikian itu kitab yang kitab kamu Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, menjadi hidayah pada orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan padanya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Maka orang yang baca tu rasa, ya Allah, Engkau tegur aku ke ya Allah? Dalam hati aku ni masih ada ragu-ragu pada Engkau ya Allah. Ya Allah, aku tak ragu ya Allah, aku tak ragu. Mengalir air mata dia. Mengalir air mata dia. Sebab dia rasa Allah tegur dia. Kita tak rasa Allah tegur kita. Kita tak rasa Allah Subhanahu sedang menasihat kita, menegur kita, memberi amaran kepada kita. Kita tak rasa. Sebab kita tidak mendekati Al-Quran dengan takwa. Kita tidak mendekati Al-Quran dengan takwa. Sebab tu kita tak boleh nak amalkan dia. Tak boleh kita nak amalkan dia. Kita hanya sekadar boleh baca je. Setakat baca je. Ini perbezaan antara generasi Al-Quran dan jil Quran, generasi Al-Quran yang sebelum ini, ketika zaman Rasulullah SAW dengan banding dengan zaman kita. Mungkin kita bertanya, mengapa para sahabat susah untuk menghafal Al-Quran? Kita bertanya, kenapa sahabat-sahabat susah nak hafal Quran? Sedangkan pada zaman mereka itu Al-Quran diturunkan. Rasulullah SAW pun ada. Takkan susah nak hafal Quran? Rasulullah ada bersama mereka. Di samping mereka, dengan ada juga kepakaran mereka bahasa Arab, orang Arab lagi. Cerdik-cerdik. Kan? Benar. Sepatutnya mereka lah orang yang paling banyak menghafal Quran. Tetapi seperti yang digambarkan oleh sahabat-sahabat tadi, contohnya digambarkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, yang mereka komitkan, mereka menjadikan satu komitmen kepada mereka. Sesuatu yang mereka fokus, sesuatu yang mereka pegang. Bila mereka mendengar Al-Quran, tuntutan Al-Quran ialah beramal. Yang mereka pegang bukan baca, bukan dapat pahala. Yang mereka pegang bukannya sedap baca, tetapi yang mereka pegang macam mana nak beramal. Sebab tu dia fokus pada amal, dia tidak fokus pada menghafal. Ini kaedah-kaedah tarbiyah generasi Al-Mahdiyin yang kita nak kena tengok balik. Macam mana kita mendekati Al-Quran? Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang dihujahkan pula oleh Al-Quran. Lebih-lebih lagi, mereka mengetahui bahawa ahli Al-Quran itu ialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai ikutan. Al-Quran sebagai ikutan. Jadi kita tengok pula apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abdullah bin Amrin bin Al-As radhiyallahu anhu pernah berkata, mereka yang menghafal Al-Quran dan menghimpunkannya telah melaksanakan satu tanggungjawab yang besar, di mana mereka telah memegang atau menanggung tugas nubuwah di atas bahu-bahu mereka, cuma wahyu tidak diturunkan kepada mereka. Subhanallah. Ini yang saya sebut tadi. Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhu kata apa? Siapa yang telah menghafal Al-Quran, yang menghimpunkan Al-Quran, maka dia wajib melaksanakan satu tanggungjawab yang besar, di mana mereka telah menanggung tugasan nubuwah di atas bahu-bahu mereka. Walaupun wahyu tidak diturunkan pada mereka, tapi mereka telah mengambil kita kata tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata sahabat. Nampak bagaimana sahabat melihat serius. Kita baca Quran bukan untuk kita baca, untuk kita hafal, tapi kita baca untuk kita amal. Ini bagaimana tarbiyah Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat. Bukan kata kita nak kena tinggalkan hafalan, bukan. Ini bukan seruan untuk meninggalkan hafalan. Bukan. Bukan kita kata jangan menghafal Quran, bukan. Nanti saya sebut yang itu. Jadi bagi menguatkan kata-kata itu, kita dengar apa yang disebut oleh Sayyidina Umar. Apa disebut oleh Ibn Sa'ad di dalam tabaqatnya. Contohnya Muhammad bin Sirin telah berkata. Contoh tuan-tuan dan puan. Khalifah Amirul Mukminin. Disebut dalam tabaqat daripada Muhammad bin Sirin. Dia kata apa? Sayyidina Umar dibunuh. Sayyidina Umar ketika dia dibunuh, sedangkan beliau belum sempat menghafal Al-Quran seluruhnya. Digambar Sayyidina Umar masih lagi ada ayat-ayat yang dia tak hafal. Radhiyallahu anhu. Nampak? Sahabat-sahabat besar pun ada ayat-ayat yang mungkin dia tak hafal lagi. Ini digambarkan oleh para sahabat kita. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, berkata, para terhormat dari kalangan para sahabat, mereka yang sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang dihormati di kalangan mereka yang kita kata ahli syurga, yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang terhormat di kalangan sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika zaman itu tidak pernah menghafal Al-Quran kecuali satu surah atau lebih kurang sahaja. Nampak? Nak tunjukkan ramai sahabat-sahabat yang ada ni, sahabat-sahabat besar-besar ni, kan? Bukannya semua menghafal Quran 30 juz. Kan? Hafal maknanya apa? Dia hafal perkataan tu. Kan? Hafal huruf-huruf tu, kalimah tu. Tapi amal 30 juz. Dari sudut amalan 30 juz. Setiap satu kalimah, setiap satu huruf yang ada dalam Al-Quran, mereka amalkan. Tidak ada satu pun mereka tinggalkan. Tetapi dari sudut hafalan, mungkin mereka tak ingat. Mungkin ada yang hafal, ada juga. Bukan kata tak ada. Sebab tu ingat, kalau kita ingat pada satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika berlaku satu peperangan, saya tak ingat peperangan apa, ramai sahabat, 70 sahabat meninggal, yang menghafal Quran, yang hafal Quran 30 juz, meninggal dunia. Sayyidina Umar bimbang. Dia jumpa Abu Bakar, ya Abu Bakar, sesungguhnya sahabat-sahabat kita yang menghafal Quran 30 juz ini meninggal dunia. Dah syahid. Jadi, kalau yang mati, yang hafal Quran 30 juz meninggal, macam mana ni? Nampak tak? Kita nampak tak kerisauan Sayyidina Umar? Kenapa? Sebab tak semua sahabat-sahabat hafal Quran. Tetapi mereka mengamalkan Quran. Mereka mengamalkan 30 juz, mereka amalkan. Tetapi, mungkin ayat-ayat sebahagian mereka hafal tak hafal. Jadi Abdullah bin Umar, ni anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat-sahabat yang terhormat di kalangan sahabat yang kanan pada Rasulullah SAW pada zaman itu tidak pernah menghafal Al-Quran kecuali satu surah atau lebih kurang sahaja. Maknanya dia bukanlah boleh kita kata dia hafal terus 30 juz terus hafal. Tak. Dia ambil masa kalau nak hafal pun. Mereka menghafal kecuali satu surah atau lebih kurang sahaja. Namun mereka dikurniakan dengan kebolehan beramal dengan Quran. Ini anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah, antara anak Sayyidina Umar yang digambarkan layak untuk jadi khalifah, menggantikan Umar. Tapi Umar tak mau. Jangan bagi dia. Dia antara yang sahabat yang layak untuk jadi Amirul Mukminin. Tapi Umar tak mau. Cukuplah satu Umar. Dalam keluarga Umar seorang jadi
Amirul Mukminin. Cukup seorang dia kata. Nanti besok kalau ramai susah nak jawab depan Allah. Dia kata apa? Dia kata ramai sahabat yang tak hafal. Tetapi mereka beramal dengan Al-Quran. Mereka beramal dengan Al-Quran. Sedangkan mutakhir, selepas itu para tabi'in, tabi'in. Anak Sayyidina Umar kata apa? Radhiyallahu anhum. Dia kata apa? Masyarakat dikurnia dengan hafalan Quran. Mereka menghafal Quran. Sebahagiannya kanak-kanak dan orang buta. Namun mereka tidak mampu beramal dengannya. Ini nampak. Jadi tarbiyah Al-Quran untuk golongan Al-Mahdiyin. Mereka yang hidup di akhir zaman. Ini kita kena patah balik. Patah balik macam mana sahabat-sahabat Nabi dulu. Ini dalam konteks tarbiyah. Dalam konteks kita nak membina kekuatan kita. Dalam konteks kita nak membawa cahaya dalam hati kita. Cahaya dalam pemikiran kita. Kalau tidak, kita akan tersesat. Kita akan tersesat. Kalau tak, kita tidak akan dapat membina kekuatan. Saya sebut tadi. Mungkin saya akan cerita malam ni sikit. Malam ni saya akan cerita tuan-tuan dan puan. Hari ini, kita nak bezakan yang mana satu ulama yang sahih, ulama yang saleh, ulama yang taleh, ulama dunia, ulama su' dan ulama akhirat, ulama yang baik. Susah tuan. Tak nampak. Tak nampak. Kalau tuan-tuan tahu apa yang saya tahu, maka tuan-tuan akan rasa risau. Risau. Hampir-hampir saya tak boleh tidur malam bila saya mengetahui bahagian-bahagian saya hampir tak boleh tidur malam bila ulama-ulama yang kita sayang, kita sanjung, rupa-rupanya dia duduk dalam perancangan Al-Masih Dajjal. Hampir-hampir saya tak boleh tidur satu malam, tuan-tuan. Tengok satu balik, tengok balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah buka satu-satu. Nak sebut kat sini, tuan-tuan, tipu daya Dajjal bukan hanya sekadar dia menipu dunia. Dia tipu dunia pada kita. Dia bagi dunia, dia takutkan dengan dunia, kehilangan dunia, tetapi dia masuk sampai agama, tuan. Sampai agama, ulama-ulama. Ya, sebab itulah di mana kita nak dapat panduan itu, cahaya itu. Setengah orang panggil kasyaf. Setengah orang panggil kasyaf. Kasyaf ni bukanlah kita nampak jin ya, itu kasyaf, bukan. Kasyaf ni Allah buka hidayah. Allah buka sesuatu pada kita sehingga kita melihat kebenaran Allah. Kita melihat kebenaran Allah. Jadi di mana cahaya itu? Di dalam sekiranya Quran berada dalam hati kita. Quran berada dalam hati kita. Setiap patah, setiap huruf. Setiap hurufnya, setiap kalimahnya, bila kita baca, tersemat dalam hati kita. Mungkin kita tak hafal ayatnya, tapi kita memahami tuntutannya dan kita beramal. Tuan-tuan rahmat Allah, bukan seruan kita untuk meninggalkan hafalan. Bukanlah maknanya di sini kita tidak payah menghafal, meninggalkan hafalan. Tak payah menghafal sebagainya, bukan. Kerana tujuan kita yang sebenarnya, terutamanya untuk mendekati tarbiyah akhir zaman ini, ialah nak mengembalikan kita ke arah kaedah yang sebenar bermuamalah dengan Al-Quran. Jadi apabila kita sebut tarbiyah Quran, nak kembali pada Quran, nak sibuk dengan Quran, jadi yang kita maksudkan sini bukan hafal Quran, bukan baca Quran banyak, tetapi kaedah bagaimana kita nak bermuamalah dengan Al-Quran. Bagaimana kita nak bermuamalah dengan Quran. Yang mana dia akan ada permulaannya dengan ada akhirnya. Jadi kita sebut sini bahawa Al-Quran, kita nak kena bermuamalah dengan cara yang betul supaya kita boleh dapat manfaatkan mukjizat Al-Quran. Baru kita dapat mukjizat Al-Quran. Apa mukjizat Al-Quran? Yang kita sebut tadi, dia akan mencetus iman. Dengan Al-Quran kita mengenali Allah, mendekati Allah, mencetus iman, mendekati akhirat. Dengan Al-Quran mencetus amal. Amal terbina dengan sebab Al-Quran. Dan amal berkembang sempurna, pergi kepada kesempurnaan dengan sebab Al-Quran. Maka di sinilah mukjizat yang terbesar yang ada pada Al-Quran, ialah dia sebagai sumber hidayah untuk merawat penyakit-penyakit yang ada dan untuk islah, merubah diri kita menjadi lebih baik. Adapun hafalan dan bacaan hanyalah merupakan wasilah, jalan
yang membantu untuk memperolehi manfaat-manfaat itu. Jadi bacaan dan hafalan jalan membantu untuk mendapatkan mukjizat. Bukan itu mukjizatnya. Bukan itu mukjizatnya. Jalan untuk mendapatkan mukjizat. Apa dia mukjizat tadi? Mendapatkan hidayah, mendapatkan syifa, iaitu untuk merawat jiwa kita, merawat akal kita, merawat fizikal kita dan mendapat islah, kita berubah jadi yang lebih baik. Dan inilah merupakan satu kesalahan apabila kita menjadikan wasilah, kita menjadikan jalan bantuan itu sebagai matlamat. Bila kita menjadikan jalan tadi itu menghafal, membaca sebagai matlamat kita. Bila kita dah hafal, cukup dah 30 juz. Aku dah hafal 30 juz dah, okey dah. Al-Hafiz. Kan? Kalau nama tu ada belakang Al-Hafiz. Kan? Cukup dah. Kan? Begitu juga. Kan? Aku dah baca satu hari 1 juz, 30 hari dapat 30 juz. Khatam. Aku baca satu hari 10 juz. Kan? 3 hari dah khatam. Kita dah lega dengan bacaan kita. Kita dah lega dengan hafalan kita. Sedangkan itu hanyalah jalan, wasilah untuk mendapatkan mukjizat yang sepatutnya berlaku pada kita setelah menghafal dan membaca. Iaitu kita mendapat hidayah Allah, mendapat cahaya Allah. Kita mendapat ubat ataupun rawatan, syifa. Sebab setiap ayat tu dia ada dia punya kelebihan dia. Dia ada dia punya fadilat dia. Setiap ayat, setiap surah. Jadi sebab tu dalam masa sebulan mesti baca 30 juz. Kenapa? Sebab setiap satu tidak ada kesan pada hati kita. Kalau kita tunggu setahun baru nak khatam, ataupun nak tunggu bulan Ramadan baru nak khatam, baca ni baca khatam baca. Cahaya tu takkan sampai ke kita. Sebab tu kita tak kuat. Mudah. Kita dengar ceramah boleh menangis. Tengok cerita Hindustan lagi kuat menangis. Dengar ceramah boleh gelak, suka lawak yang ustaz buat. Kan contohnya. Bila tengok Maharaja lawak, lebih kuat gelak sampai menangis-menangis gelak. Kenapa? Hati tak ada cahaya. Hati tak ada cahaya. Baca Quran, tengok ayat-ayat tentang syurga Allah, seronok. Tapi bila keluar, tengok benda-benda dunia, lagi seronok. Lagi seronok. Hati tak ada cahaya. Hati tak ada cahaya. Jadi sebab tu kita nak kena tengok balik, kembali balik. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan Al-Quran. Sebagaimana kita sebut tadi, awal tadi. Ya, sebab itulah dia kata Al-Quran ini adalah suatu makanan, satu minuman yang mudah ditelan. Yang mudah ditelan dalam rongga. Tetapi berat untuk kita melaksanakannya, untuk kita amal. Kita nak baca, nak hafal, mudah. Tapi untuk kita menjadikan dia sebagai sesuatu yang kita laksanakan dalam ni adalah sesuatu yang susah. Kita tengok apa kata sahabat ini tabi'in, Abu Rahman As-Sulami rahimallah telah merupakan salah seorang murid kepada sahabat. Dia salah seorang murid kepada sahabat. Ini tabi'in. Kami hanya mengambil Al-Quran daripada satu kaum. Minta maaf. Dia mendengar sahabat yang dia murabbi dia lah, nakib dia lah, murabbi dia. Sahabat dia kata, kami hanya mengambil Al-Quran daripada satu kaum yang menceritakan kepada kami. Apabila mereka mempelajari 10 ayat Al-Quran, tidak akan berpindah kepada 10 ayat yang berikutnya. Sehinggalah mereka beramal dengan apa yang dipelajari. Ini sahabat-sahabat cerita, kami ni satu kaum yang bila dapat 10 ayat, kami baca, kami hafal, boleh baca, boleh hafal, kami amal, dah laksanakan 10 ayat, baru tambah 10 ayat lagi. Sehinggalah mereka beramal dengan apa yang dipelajari tadi. Dan mereka berkata, maka kami mempelajari Al-Quran, ilmu dan amal semuanya. Dan Al-Quran akan diwarisi oleh mereka selepas daripada kami ini, satu kaum di mana mereka meminum daripada satu minuman air, namun tidak akan sampai. Dia menunjukkan rahang gigi dia. Maknanya dia minum air setakat tu aja, tak sampai ke dalam. Jadi ada sampai satu peringkat nanti kata sahabat Nabi SAW, bagaimana kamu akan baca, kamu akan ada ilmu. Ilmu banyak sampai PhD dalam bahagian Al-Quran. Taranum Al-Quran. Cantik, sedap. Bila dia baca, sedap. Sedap bila dia baca. Tapi bila tengok amalan dia, jauh. Amalan jauh. Ini saya tegur diri kita muhasabah diri saya sendiri, diri tuan-tuan dan juga para ulama yang ada.
Kita sedap baca Quran, kita sedap hujah dengan Quran. Tetapi apabila sampai waktu nak amal, banyak benda yang tertinggal. Dan inilah perkara yang digambarkan oleh. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, Al-Quran, peranan Al-Quran yang nombor satu, peranan dia, di mana dia akan menjadi sumber tarbiyah, sumber hidayah, apabila dia menguasai perasaan kita. Al-Quran akan bermula menjadi sesuatu yang memberi kesan kepada kita, sumber hidayah, sumber kekuatan, apabila Al-Quran menguasai perasaan kita. Oleh itu, sekiranya kita masih ada lagi keraguan, masih ada lagi ragu-ragu tentang keupayaan Al-Quran menguasai dan mencengkam naluri manusia, maka tanyalah kepada diri kita. Contohnya, sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bila dia baca ayat Quran, bila sampai daripada malam dia baca surah tahajud, dia baca di sekolah solat tahajud. Dia bila solat tahajud, Abdullah bin Mas'ud, bila sampai kepada surah Taha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berulang-ulang sampai subuh. Daripada tengah malam tu dibaca sampai ayat wa qur rabbi zidni ilma, iaitu dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahlah ilmuku, wahai Tuhanku, tambahlah ilmuku, bagilah aku faham, bagilah aku sedar, bagilah aku kenal. Mana dia kesesatan, mana dia kebenaran, al-haq, al-batil. Maka kita lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud, salah seorang yang banyak ilmu di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengulang-ulang baca doa ini. Ini ke doa lah kan. Sampai ke subuh. Sebab apa? Dia menguasai perasaan. Dengan sepenuh perasaan dia. Dan mengapa pula Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering mengulangi surah Fatihah sepanjang malam. Jadi Sayyidina Umar lepas baca Fatihah, dia baca Fatihah lagi. Lepas baca Fatihah, dia baca Fatihah lagi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia rasa tak puas hati dia. Dia dah baca Fatihah dah. Dia nak baca surah lain patutnya kan. Kita biar baca surah. Dia baca Fatihah lagi. Dia baca lagi Fatihah. Dia merasa keseronokan. Tuan-tuan, kalau kita menghayati Fatihah, memang dia nikmat. Fatihah ni satu nikmat, tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sehinggakan mengulangi surah Fatihah sepanjang malam. Sepanjang malam dia duduk mengulang Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia nak rasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, puan-puan boleh rasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita nak rasa syukur, nak rasa segala puji bagi Allah. Satu nikmat baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Satu nikmat. Satu keseronokan. Sayyidina Umar sampai sepanjang malam duk baca Fatihah. Ulang. Itulah yang dikatakan kelazatan iman. Kelazatan iman. Kekhusyukan jiwa. Jiwa yang khusyuk. Kenikmatan hakiki ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan baca sebab dapat pahala banyak. Pahala memang Allah bagi. Dia tak kira pahala. Dia tahu Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Allah akan bagi lebih daripada pahala lagi. Tapi nikmat mendekati Allah. Nikmat mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan Quran. Kelazatan iman. Sampai dia ulang-ulang baca. Ulang-ulang. Kita pernah, tuan-tuan, baca Quran penuh kenikmatan. Saya pernah disebut, ada seorang pelajar saya. Makcik lah juga. Makcik lah. Pelajar makcik. Saya pernah mengajar. Tapi lebih tua daripada saya lah. Tua sangat lah. Satu ketika dia kata, Ustaz, semalam kan, dia kata, saya nak kongsi sikit boleh ke? Boleh lah makcik. Semalam Ustaz, saya cuba baca macam mana yang Ustaz sebut tu. Maknanya, cuba mendekati dengan betul, dia kata. Saya baca satu ayat, saya baca. Sebab saya ulang. Dia kata, macam saya berada di dunia lain, dia kata.
Dia sebut. Dia nak berkongsi kegembiraan dia. Macam saya baca berada di dunia lain. Saya baca ayat tu. Saya baca lagi. Menangis. Rasa lapang, rasa tenang. Dia kata bila saya baca ayat tu saya rasa. Maksudnya ayat tu menyentuh hati dia. Menangis, nikmat. Saya rasa nikmatnya Ustaz. Dia kata, Masya Allah. Alhamdulillah makcik. Allah dah bagi kat makcik satu nikmat yang orang lain tak dapat. Nikmat iman. Membaca Quran bersama iman. Bersama kelazatan iman. Allahu Akbar. Kita tak rasa tuan-tuan. Kita hari ni rasa lazat. Makan sate kita rasa lazat. Makan tom yam kita rasa lazat. Tapi bila kita membaca Quran tak rasa lazat. Jadi sebenarnya itulah. Di mana bila proses tu menguasai perasaan. Hati kita merasai. Maka ketika itulah. Kita baru boleh nak amalkan. Baru boleh nak menghayati ayat tersebut. Dan inilah yang digambarkan berlaku kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya yang ada kepada mereka daripada Al-Quran itu menyebabkan mereka berterus mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita cuba kongsikan pada pagi ini akan dapat memberi sedikit sebanyak kekuatan pada kita. Jadi marilah sama-sama kita membetulkan diri kita. Yang pertama sekali tuan-tuan, saya mulakan tadi dengan satu perkara, iaitu bahawa di depan kita ni banyak tipu daya, banyak kesesatan, banyak tuan-tuan. Banyak tipu daya. Dan kita tak perasan dia satu tipu daya. Kadang-kadang kerja kita menjadi tipu daya. Kadang-kadang harta kita tipu kita. Kadang-kadang keluarga kita tipu kita. Bukan tipu duit apa, tak. Tipu kita sehingga jauh daripada Allah. Tipu kita sehingga jauh daripada akhirat. Kerja kita menyebabkan kita jauh daripada Allah. Keluarga kita menyebabkan kita jauh daripada akhirat. Jadi keliling kita ni kadang-kadang kan ada musuh-musuh. Walaupun bukanlah kita kata musuh yang nak bunuh kita tu. Yang musuh nak bunuh pun ada juga. Kan? Kita sebut yang dekat-dekat dengan kita ni. Di mana kekuatan kita? Di mana kita kata kemampuan kita untuk berlawan ataupun menghadapi suasana tipu daya dunia pada hari ini? Cahaya yang ada dalam hati kita. Cahaya yang kuat ialah dari Al-Quran. Sebab tu kita kena betulkan semula bagaimana kita mendekati Al-Quran. Saya dah sebut tadi. Tuan-tuan yang masuk lambat, yang datang lama, kita tolong tengok balik bagaimana cara kita mulakan tadi. InsyaAllah mudah-mudahan apabila kita faham dan kita cuba hayati, mudah-mudahan tuan-tuan Allah masukkan kita dalam golongan mereka yang mendapat hidayah daripada mukjizat Al-Quran. Mendapat hidayah daripada mukjizat Al-Quran. Mungkin kita tak hafal Quran. Jangan risau tak hafal Quran tuan-tuan. Kita tak hafal Quran banyak tak apa, jangan risau. Kalau kita mampu hafal, hafallah. Tapi kalau kita tak hafal, tak apa, tak mampu. Tapi yang kita tahu tu kita amal. Kita buat. Tengok satu, perhati. Tidak ada satu ayat, tidak ada satu kalimah yang kita tinggalkan. Melainkan kita cuba laksanakan tuntutannya. Maka ketika itulah insya-Allah kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang yang al-mahdiyin. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada kesempatan dan ada peluang kita akan jumpa malam ini. InsyaAllah malam ini kita akan sambung apa yang telah kita bincangkan pada hari Jumaat yang lepas. Dan pada malam ini sebenarnya ada beberapa perkara berlaku. Ada fitnah-fitnah berlaku. Dah mula fitnah. Fitnah dah mula sampai dah tuan-tuan. Fitnah dah mula sampai ni. Macam-macam orang sebut pasal kita, pasal saya contohnya. Dah mula dah. Jadi kita hajat doa lebih tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada segala bentuk kita kata tuduhan-tuduhan, tomahan-tomahan ataupun segala perkara yang akan mengganggu perjalanan kita untuk membina kekuatan di akhir zaman insya-Allah. Jadi kita tangguh dengan kita baca doa Rabitah insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik
واسق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله.